Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung balik pelajaran kita bab 8 ya. Bab 8 iaitu yang hari ni kita nak tengok mekanisme pernafasan pada manusia. Untuk ini awak boleh tengok buku teks muka surat 134. Okey. Mekanisme pernafasan pada manusia melibatkan tarikan nafas dan juga hembusan nafas. Okey. Cikgu percaya ramai daripada awak yang dah belajar ni masa di tingkatan 3 dulu. Mungkin ini hanyalah untuk ingat kembali saja. Okey. Mula-mula sekali kita nak tengok bagaimana berlakunya tarikan nafas. Okey. Untuk itu, kita tengok yang ni. Kita tengok yang ni dulu. Saya nak terangkan konsep bagaimana boleh berlakunya tarikan nafas. Okey. Tarik nafas tu bermaksudnya kita bagi udara dekat luar masuk ke dalam paru kita melalui rongga hidung. Jadi, untuk nak bagi, sekejap ya. Untuk kita nak bagi udara di luar masuk, iaitu yang dikatakan tarik nafas, kita nak bagi udara dekat luar masuk ke dalam ni. Konsep yang pertama, tekanan udara dalam rongga toraks perlu lebih rendah daripada atmosfera. Tekanan udara dalam rongga toraks. Rongga toraks ni benda apa? Rongga toraks ini adalah sebenarnya ruang dalam sangkar tulang rusuk. Inilah rongga toraks yang warna putih tu. Itu adalah ruang dalam sangkar tulang rusuk awak. Yang itu namanya rongga toraks. Bermaksud tekanan udara dalam rongga toraks tu kena rendah. Tekanan atmosfera kena tinggi. Untuk kita nak push udara daripada luar masuk, tekanan kat dalam rongga toraks mesti kena rendah berbanding dengan yang dekat luar, atmosfera. Okey, sekarang persoalannya, bagaimana kita nak rendahkan tekanan udara kat dalam rongga toraks? Macam mana kita nak rendahkan tekanan udara kat dalam rongga toraks tu? Apa yang kita kena buat? Apa yang badan kita kena buat? Kita kena besarkan isi padu rongga toraks. Tekanan udara dalam rongga toraks boleh direndahkan dengan cara membesarkan rongga toraks. Kita kena besarkan rongga toraks. Jelas? Sebab tekanan dengan isi padu adalah seiring. Dia mesti seiring. Kalau bekas tu besar, pressure-nya akan rendah. Konsep fizik. Kalau bekas tu kecil, ruang tu kecil, pressure-nya akan tinggi. So, kita nak push udara dekat luar masuk. Kita nak push udara dekat luar ni masuk. So, maksudnya pressure kat dalam ni kena rendah lah daripada pressure kat luar. Baru udara tu boleh masuk. Kalau tidak, dia takkan boleh masuk. Jadi, apa badan kita buat kalau kita nak bagi tekanan udara dekat dalam rongga toraks tu rendah? Kita akan membesarkan isi padu rongga toraks kita. Kita akan besarkan. Okey. Macam mana nak besarkan isi padu rongga toraks? Ini dibantu oleh otot interkostal dan otot diafragma. Kat sinilah peranan otot interkostal dengan otot diafragma. Jelas macam tu. Okey, kita tengok. Kita tengok kat sini. Kita tengok.
Tarikkan nafas. Ni ada gambar. Gambar ni mungkin tak sama dengan gambar dalam buku teks awak sebab saya dah edit Saya dah edit sikit gambar ni. Okey, kita tengok tarikkan nafas. Yang pertama, apa yang mesti berlaku? Pertama, untuk udara tu masuk, apa yang mesti berlaku? Yang pertama, otot interkostal luar perlu mengecut, manakala otot interkostal dalam akan mengendur. Otot interkostal ni dia ada dua. Dia ada dua lapisan. Satu dalam dengan satu luar. Jadi kena ingatlah ni. Otot interkostal luar mengecut. Otot interkostal dalam mengendur. Yang luar mengecut, yang dalam mengendur. Apabila otot ini bertindak macam tu. Okay, apabila otot interkostal bertindak macam ni. Macam nombor 1 ni. Tindakan ini akan mempengaruhi sangkar tulang rusuk. Dia akan mempengaruhi sangkar tulang rusuk. Jadi apabila otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam mengendur, efeknya pada tulang rusuk. Kesannya pada tulang rusuk. Tulang rusuk akan dinaikkan ke atas dan keluar. Sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke depan. Maksudnya dia mengembang. Maksudnya sangkar tulang rusuk kita tu mengembang. Cuba kalau awak tarik nafas sekarang ni. Apa jadi pada awak rasa dekat tulang rusuk awak tu? Dia akan naik sikit. Dia akan macam terangkat sikit kan. Okey. Nombor 1, nombor 2. Okay, yang ni otot interkostal punya peranan. Sekarang kita nak tengok peranan otot diafragma pula. Otot diafragma ni adalah satu lapisan otot yang terletak di antara bahagian toraks dan abdomen. Yang atas tu toraks, ni toraks. Yang ni abdomen. So satu lapisan otot yang nipis ada kat sini. Ini namanya diafragma. Okey, pada masa yang sama juga otot diafragma mengecut. Okey. Bila otot diafragma mengecut, diafragma ni akan turun ke bawah dan menjadi sedikit rata lah. Dia jadi rata sikit lah. Awak bayangkan bila otot diafragma pun dah jadi rata, sangkar tulang rusuk pun dah naik ke atas dan ke depan. Ini akan menjadikan kedua-dua pergerakan ini dan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah. Jadi isi padunya jadi lebih besar. Secara tak langsung, bila isi padunya besar, tekanan dalam rongga tu pun berkurang. Okey. Tekanan kat dalam ni rendah berbanding tekanan di luar. Automatik tekanan dekat luar tu jadi tinggi. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar akan dipaksa masuk melalui lubang hidung dan masuk akhirnya ke dalam peparu. Sebenarnya bukan senang udara nak masuk dalam peparu kita kalau tak ada tindakan otot interkostal dan juga otot diafragma. Kalau tak dibantu oleh otot ni, kita takkan boleh bernafas. Cikgu harap apa yang cikgu nak sampaikan ni awak faham. Kalau kita dah boleh faham tarikan nafas, hembusan nafas menjadi lebih senang lah. Kita terbalikkan saja. Okay, sekarang ni kita nak keluarkan udara dekat dalam. Kita nak keluarkan. Jadi pressure dekat dalam kena tinggi. Pressure dekat luar mesti rendah. Macam mana kita nak tinggikan pressure kat dalam rongga toraks? Kita kena kecilkan isi padu dia. Macam mana nak kecilkan isi padu? Ini akan dibantu oleh otot interkostal dan juga diafragma. Okay, kita tengok bagaimana mereka bekerja. Okey, hembusan nafas. Cuba tengok hembusan nafas. Otot interkostal luar mengendur, manakala otot interkostal dalam mengecut. Dia terbalik daripada tadi kan.
Kalau nak senang, cikgu rasa awak hafal satu belah saja. Yang sebelah lagi tu awak cuma oppositekan dia. Lawankan dia. Tindakan ini, apabila otot interkostal luar mengendur dan otot interkostal dalam mengecut, tindakan ini akan mempengaruhi sangkar tulang rusuk. Menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan masuk ke dalam. Ke bawah dan masuk ke dalam. Awak boleh praktis sekarang ni. Sekarang ni awak boleh praktis macam mana kalau awak hembuskan nafas. Awak rasa lebih relax. Awak akan rasa lebih relax sebab tulang rusuk awak tu jatuh ke bawah. Okey, yang ni tindakan otot interkostal. Kita tengok pula peranan diafragma. Pada masa yang sama juga, otot diafragma mengendur. Tadi mengecut kan? Sekarang dia akan mengendur. Bila diafragma ni mengendur, otot tu dia akan melengkung ke atas dan berbentuk kubah. Bila otot tu dalam keadaan mengendur, dia akan jadi panjang dan akhirnya dia akan melengkung lah. Dia bentuk macam ni lah. Tindakan otot diafragma yang macam ni dan tindakan otot interkostal yang macam ni, ini menyumbang kepada ini akan menyebabkan ruang dalam sangkar rusuk tu kecil. Kita nak bagi ruang dalam sangkar rusuk tu kecil sebenarnya. Sebab tu kita buat benda ni. Jadi ruang tu jadi kecil. Ruang sangkar rusuk. Bila ruang tu kecil, bila ruang tu kecil, ruang tu isi padu lah. Bila isi padu kecil, pressure akan meningkat berbanding dengan pressure kat luar. Pressure kat luar tu automatik jadi lebih rendah daripada pressure kat dalam. Jadi dengan ini, udara dekat dalam peparu tu akan dipaksa keluar. Sebab apa dia boleh keluar? Sebab pressure kat luar rendah, pressure kat dalam tinggi. So dia boleh keluar. Kalau pressure dalam dengan luar sama, tak ada pergerakan masuk dan keluar udara. So udara didesak keluar daripada peparu melalui lubang hidung. Okey? Cikgu rasa cikgu dah jelaskan dengan senang, dengan mudah untuk awak. Ini adalah mekanisme menarik dan menghembus nafas. Jadi nanti sebagai kerja ataupun latihan, saya nak awak salin tarikan nafas dan juga hembusan nafas. So gambar rajah ni tak perlulah. Yang ni tak perlu. Buat yang ni dengan yang ni. Tarikan dan hembusan nafas. Okey? Jelas? Okey, seterusnya kita tengok ke surat. Okey, ini gambar rajah yang saya ambil daripada luar, daripada Google. Okey. Ni pun ada lagi satu gambar rajah yang agak menarik. Okey. Sama je. Okey, seterusnya kita nak tengok muka surat 135. Membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Apakah persamaan dan perbezaan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan? Jadual 8.2 menghuraikan perbandingan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Okey, persamaan. Manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot
untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Okay, ini persamaan ya. Dan perbezaan antara mekanisme pernafasan serangga, ikan, katak dan manusia. Okey, kita tengok daripada segi liang pernafasan. Untuk serangga, spiracle. Maksudnya udara masuk ikut spiracle. Ikan masuk melalui mulut dan keluar melalui operculum. Katak, lubang hidung. Manusia, lubang hidung. Struktur yang membantu pernafasan untuk serangga, thorax dan abdomen. Untuk ikan, operculum dan rongga mulut berotot. Untuk katak, rongga mulut dengan dinding yang berotot. Untuk manusia, diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Mekanisme pernafasan dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Untuk ikan, dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Untuk katak, dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Dan untuk manusia, dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal, otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Okey. Dalam banyak-banyak mekanisme pernafasan ni, awak highlightkan lebih kepada manusia. Kita bagi tumpuan sikitlah pada manusia. Okey. Jadi untuk muka surat ni awak tak perlu tulis nota. Yang ni tak perlu. Cuma baca dan fahamkan.